Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita puji Tuhan kasih peluang untuk kita untuk mengadakan satu peluang lagi untuk belajar buku Lukas bab ke-8. Pada mulai saya ingin menjemput Pastor Patrick berdoa untuk kelas Alkitab malam ini. Dipersilakan Pastor Patrick. Mari kita bersamping. Tuhan, terima kasih karena membawa kami belajar pada malam ini daripada Injil Lukas bab 8 yang akan berkata kepada kami, menegur dan mengajar kami. Biarlah firman-Mu akan hidup dan membimbing kami sehingga kami dapat melihat dan dapat menghadapi segala keadaan yang ada. Tuhan berkati Pastor Kwan, berkati setiap pribadi yang belajar pada malam ini. Yang belum lagi masuk, Tuhan Engkau berkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Patrick untuk mengiringi dan kita dalam berdoa. Okey, hari ini dalam buku Lukas 8 ini banyak perangan. Tetapi apa yang penting adalah melalui buku Lukas, mari kita diperingatkan lagi tema buku Lukas adalah untuk menghuraikan Yesus Kristus adalah satu manusia yang begitu sempurna, dan Yesus Kristus datang dunia bukan untuk dilayani tetapi ingin melayani kita dan mengkorbankan diri demi penyelamatan kita. Yesus Kristus sudah curahkan darahnya demi mentebuskan dosa kita. Sekarang saya ingin menjemput satu saudari ataupun saudara untuk membaca ayat 1 ke 3. Lihatlah kita wanita-wanita yang membantu Yesus Kristus. Sekarang saya meminta satu orang untuk membaca ayat 1 sampai 3. Bolehkah saya menjemput Terry Embong? Terry Embong, boleh tolong baca buku bab ke-8 ayat 1 sampai ke 3. Ini adalah perintah yang pertama akan kita menyelidiki sesama pada malam ini. Baiklah, Shalom Pastor. Shalom. Shalom. Okey, mari kita baca Lukas 8 ayat 1 hingga 3. Wanita-wanita yang membantu Yesus. Tidak berapa lama kemudian, Yesus menjelajah kota dan pekan untuk mengkabarkan berita baik bahawa Allah mula memerintah. 12 orang pengikutnya menyertai dia dan juga beberapa orang wanita yang sudah disembuhkan daripada kerasukan roh jahat dan penyakit. Antara mereka termasuk Maria yang disebut Magdalena. 7 roh jahat sudah diusir daripada dirinya. Yohana, isteri Kuza, pegawai istana Herodes, Susana dan banyak lagi wanita lain. Mereka menggunakan harta mereka untuk membantu Yesus dan pengikut-pengikutnya. Okey, sampai ayat ketiga lah. Okey. Ya. Okey. Di sini kita lihat ayat 1 sampai 3. Di sini kita lihat apa? Kita lihat ada pengikut wanita yang begitu rendah akan kedudukan. Pada masa lalu Yesus Kristus berkhotbah di rumah ibadat di Galili, bab 4 ayat 44. Sekarang Tuhan Yesus berkhotbah di semua kota dan desa. Ayat 1 kita lihat Yesus Kristus dia berkhotbah di semua kota dan juga di semua pekan. Yesus Kristus pergi satu tempat demi satu tempat. Mungkin kerana orang Farisi yang menjaga rumah ibadat semakin menolak Tuhan Yesus, dia beralih kepada berkhotbah di tempat yang terbuka. Dari tempat yang tertutup dalam rumah ibadat orang Israel, sekarang pergi ke tempat yang buka untuk rumah ibadat. Ini memperingatkan saya, John Wesley pun macam ini. John Wesley dahulu kala dia berinjil di dalam gereja. Tetapi dia punya message terlalu kuat. Petikan itu begitu kuat, khotbah begitu kuat, mentegur orang dosa, maka tidak ada orang suka dia. Lagi dia pun dia pergi ke tempat yang buka. Sampai satu takak dia kata, kalau tiada tempat boleh khotbah, saya akan berdiri di khotbah bapa saya akan khotbah di sana. Saudara-saudari dalam di sini kita lihat di sini dia begitu kata dia untuk apa yang Yesus Kristus buat,
Dia ingin mengkabarkan berita baik bahwa Allah mula memerintah. Di sini ini bermaksud Yesus Kristus ingin memastikan masuk asalnya ialah membaca dengan lantang, mengumum secara rasmi kerajaan Tuhan, merujuk kepada tempat di mana Tuhan memerintah dan boleh menuju kepada kerajaan yang nyata dengan tanah, rakyat dan pemerintahan. Dan ia juga boleh merujuk kepada kerajaan yang tidak kelihatan di mana Tuhan menjalankan kuasa. Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Dia tidak menawarkan cara untuk membujuk orang untuk mempertimbangkan sama ada menerima atau tidak. Dia juga tidak mengeluarkan iklan yang melamakan ketaatan kerajaan Tuhan, tetapi secara rasminya menistihar hakikat bahwa kerajaan Tuhan akan datang. Sebenarnya apabila Yesus Kristus datang ke dunia ini, kerajaan sudah mulai. Kerajaan Tuhan sudah mulai. Hasilnya dia sudah dimatikan di atas salib, dia dibangkitkan, maka kerajaan sudah datang secara beransur-ansur. Sampai satu hari apabila Yesus datang lagi kali kedua, apabila kita dimasukkan dalam langit baru dan bumi baru, kerajaan itu akan menjadi sempurna dinyatakan. Pada Yesus datang kembali kepada pertama, dia hendak memberitahu satu message. Kerajaan mula memandatang. Kerajaan Tuhan Bapa Allah. Tiada seorang pun dapat mengelakkan kedatangan kerajaan Tuhan Bapa Allah. Dan reaksi setiap orang terhadap kerajaan itu akan menentu sama ada mereka masuk atau melewatkannya, sama ada mereka mendengar berita baik atau mereka akan menerima penghakiman pada satu hari. Sekarang kita diberitahu dalam ayat kedua, di mana ada beberapa wanita yang dimasukkan, dirasukan oleh roh jahat, ditimpa peringaki, tetapi disembuhkan, disenaraikan dengan 12 nafsu, dan mereka dinamakan seperti para rasul. Di sini kita lihat ayat ketiga, di mana kita lihat ada ayat kedua, dia dikatakan apa? Antara mereka termasuk Maria. Maria ini ialah bentuk Yunani bagi nama Ibrani yang bermaksud pemberontakan. Ini adalah nama biasa pada masa itu, Maria. Dia digunakan untuk mengucapkan Maria yang lain. Okey, maka dia disebut Magdalene. Magdalene ialah sebuah bandar di pantai barat Laut Galilea yang bermaksud menara tinggi. Selepas kebangkitan Tuhan Yesus, dia menunjukkan diri kepada orang yang pertama, iaitu Maria dari Magdalena. Markus 16:19. Maka maksud di sini begitu berarti. Yesus Kristus pernah usirkan 7 roh jahat daripada dia. Dan kita lihat lagi ada seorang yang dikatakan Yohana, isteri Kuza. Yohana ini kata nama perempuan bagi John atau Yohanes, yang bermaksud Tuhan adalah pemberi rahmat. Macam anak saya pun dipanggil John, saya kata ini hadiah Tuhan kasih saya, dan saya punya isteri. Satu lagi kita lihat ada ketika ada Yohana, isteri Kuza, pengawal istana Herodes. Lagi ada Susana. Ada Susana lagi ya. Sebelum itu kita katakan tadi kata pengawal isteri Herodes. Suami kuasa yang namanya bermaksud Nabi adalah kepala rumah Herodes. Mungkin pengurus wang untuk Herodes, Antipas, atau pengawal dalam kerajaan. Susana siapa? Dia ialah bentuk Yunani bagi Ibrani. Kita kata status wanita dalam masyarakat Yahudi dahulu kala ada rendah, dan Rabi Yahudi enggan mengajak wanita, tetapi Tuhan Yesus membenarkan wanita yang benar sakit ini dan dibenci oleh orang lain untuk mengikut diri. Bolehkah saya menjemput semua? Tolong saya mute semua orang. Nanti kalau saya baru panggil kamu baca, kamu baru buka lah. Suara. Okey. Saya meneruskan untuk menjelaskan bahawa di sini kita ada lihat beberapa orang. Tadi kita sudah cakap ada Maria dari Magdalene.
ada Yohana, lagi ada Susana. Susana ini dan juga ada banyak lagi wanita lain. Kita tahu dahulu kalau wanita-wanita yang boleh tutupkan suara, mute kan sebab akan mute dulu, tolong semua mute dulu. Kalau nanti kita kalau hendak tanya ataupun baca, saya baru panggil kamu. Tolong bukalah. Di sini kita ketahui 3 wanita. Status wanita dalam masyarakat Yahudi itu memang rendah, tapi Rabi Yahudi enggan mengajak wanita, tetapi Tuhan Yesus membenarkan wanita-wanita yang pernah sakit atau dibenci oleh orang lain untuk mengikut diri Yesus Kristus dan mengambil bahagian dalam kemajuan kerajaan. Okey, dan Tuhan bersama 12 rasul. Dan perjanjian lama hanya lelaki boleh menerima sunat sebagai tanda perjanjian. Tapi dalam sini kita lihat status wanita dalam masyarakat Yahudi ini, tetapi dalam sini adalah berlainan sebab dalam perjanjian baru ini kita lihat kedua wanita dan lelaki pun boleh dipartisipasikan secara sama, memberikan kesaksian tentang Kristus lebih daripada manusia melakukan. Dia pun ada peluang untuk saksi Yesus Kristus mati di atas salib, diperkemukakan dan dibangkitkan dan juga kenaikan. Tolong mute-kan, tolong mute-kan suara dulu. Tolong saya mute-kan. Okay, thank you. Ask to mute. Okay. Seterusnya saya ingin menjelaskan dalam ayat yang seterusnya. Kita selepas ketahui akan situasi sini, marilah kita boleh katalah di sini wanita bersama untuk membantu Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kita diperingatkan, kalau kita boleh membantu Yesus, di sini sebenarnya bukan maksud Yesus dia perlu kita bantu, baru kerja Yesus boleh dijalankan. Tetapi Yesus memberi peluang kepada kita untuk melayani Tuhan. Kita perlu diperingatkan. Dan kita lihat Yesus Kristus, dia memberi peluang kepada wanita untuk melayani Tuhan. Sebab ini adalah sebahagian daripada karunia Tuhan. Okay? Lihat mereka yang benar sakit, benar susah, tapi mereka diterima oleh Kristus Yesus. Kerajaan Tuhan sudah datang. Tetapi siapa yang boleh menerima kerajaan Tuhan adalah orang yang menerima Tuhan. Seterusnya saya ingin menjemput saudara-saudari yang seterusnya untuk membaca ayat 4 sampai ke 8. Saya boleh jemput Sumak, boleh tolong baca ayat 4 sampai 8. Dipersilakan. Oke. Orang terus-menerus datang kepada Yesus dari berbagai kota. Apabila orang yang berkumpul di situ banyak sekali, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. 4 sampai 8. Dia berkata, seorang peladang pergi menabur benih. Ketika dia menabur benih, ada yang jatuh di jalan. Benih itu dipijak-pijak orang dan dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu. Apabila benih bertunas, tanaman itu segera layu kerana tanahnya kering. Ada juga yang jatuh di tengah-tengah semak berduri. Apabila benih bertunas, semak berduri yang tumbuh bersama-samanya membantutkan tumbuhan itu. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali ganda. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, dia berkata, jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, dalam ayat 4 sampai ke 8, kita perlulah diperingatkan seperti ayat 8 kata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia berdengar.
Sebab di sini memberitahu siapakah yang mulai menerima kerajaan. Kita lihat di sini dalam ayat 4-8. Perumpamaan ini adalah untuk menjelaskan perumpamaan ini adalah sebenarnya adalah kunci kepada pemahaman yang betul tentang perumpamaan ini dan juga siri perumpamaan. Semasa proses Tuhan Yesus mengkebak di sekitar bandar dan desa untuk berkhotbah akan kedatangan kerajaan. Ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima. Reaksi yang berbeza sama sekali di antara mereka. Sebab mereka di antara mereka ada 4 tanah ataupun 4 tangkapan orang. Di sini ada orang yang bagaimana? Di sini kata ada orang di mana apabila benih itu kita kata itu ditaburkan, ada orang yang di sini ayat kelima, ada orang yang jatuh di tepi jalan. Maksudnya tanah itu di tepi jalan itu maksudnya hati orang yang mendengar firman. Yang orang petani Yahudi dahulu kala membaca tanah sekali lagi selepas menyemak untuk mentutup benih. Jalan mungkin menuju kepada laluan yang tidak dipanjat di ladang. Apabila benih jatuh di tepi jalan dan masih terdedah di tanah, yang mudah menjadi makanan burung. Satu jenis tanah hati. Di sini dia kata adalah macam tanah di mana mereka cepat sekali boleh dimakan oleh burung. Yang kedua ada yang jatuh di batu. Itu merujuk kepada batu kapur yang ditutupi dengan lapisan tanah cedek yang hampir tidak mentanggung air. Kalau tanah yang tidak air, yang begitu kering itu, batu itu, tanah jenisnya agak panas dan benih bercampur dengan cepat. Dia akan tiada akar, anak benih akan cepat kering. Dan ketiga adalah ada dalam ayat ketiga di mana yang jatuh di antara semak duri. Kerana duri tumbuh dengan degil, mereka bersaing dengan tanaman untuk air dan nutrien dan menghalang tumbuhan bijiran. Tetapi ada benih yang jatuh di dalam tanah yang baik. Nanti kita akan terjemahkan ini adalah dalam tanah atau hati yang begitu baik. Maka mereka boleh bertumbuh dengan berbuat latusan ganda. Kebanyakan tanaman di dunia Mediterania dahulu adalah 4 hingga 5 kali lebih produktif. Nah, hasil biasa hari ini adalah 7 sehingga 11 kali ganda lebih tinggi. Manakala Islam moden menggunakan teknologi pertanian dan bajet jagung, tahun terbaik adalah 30 kali lebih tinggi daripada kali panen. Oleh itu, berbuah 100 kali ganda bukanlah fenomena semula jadi yang dihasilkan oleh tanah yang baik itu sendiri, tetapi satu keajaiban di mana mereka boleh ada ratusan kali ganda buahnya sebab tanah yang begitu baik. Okey, selepas itu Yesus Kristus dia ditanya oleh pengikut-pengikut, apakah maksud kamu kata 4 jenis tanah? Apakah sebenarnya kaitan dengan kerajaan? Jadi saya ingin menjemput saudara-saudari yang seterusnya untuk baca ayat 9 dan 10 dulu. Ayat 9 dan 10 dulu. Boleh saya minta saat ini ayat 9 dan 10. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya makna perumpamaan itu. Yesus menjawab, kamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahsia tentang bagaimana Allah memerintah. Tetapi yang lain diberitahukan hal itu melalui perumpamaan supaya mereka melihat tetapi tidak nampak, dan mereka mendengar tetapi tidak faham. Okey. Di dalam ayat 9, 10 nanti sampai 18 adalah perbualan pribadi di antara murid-murid dan Yesus Kristus. Rahsia kerajaan Tuhan diberitakan kepada kamu dalam ayat 10 itu yang bermaksud bahawa hanya mereka yang berhasrat dan bekerja dapat memahami rahsia kerajaan Tuhan. Manakala mereka yang hanya merasai kerajaan itu Tuhan dan tetapi tidak mencari pemahaman penuh akan melewati kebenaran di hadapan hati mereka. Mereka lihat dan tidak melihat. Mendengar tetapi tidak
mestinya dia dengar. Sebenarnya seluruh perjanjian lama dipenuhi dengan tuabatan tentang Kristus dan kerajaan Tuhan, yang merupakan rancangan kekal Tuhan untuk Israel, gereja, dan sedunia ini. Kerajaan itu adalah matlamat kerajaan pencemahan Tuhan Yesus. Dia memulakan pelayanan di bumi dengan kerajaan surga. Surga sudah dekat, hendaklah kamu bertaubat, dalam Matius bab 4 ayat ke-17. Dan mengajar murid-murid berdoa, semua kerajaan Tuhan akan datang, dan mengakhiri pelayanan di bumi dengan berkata-kata dengan kerajaan Tuhan. Dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dia naik tata kerajaan, membawa kerajaan ke dalam dunia dan mendambakan diri dalam hati orang yang percaya menerima pemberitahan Tuhan dan dalam kerajaan. Dialah di sini sekarang adalah masa di mana apabila kita mau terima Kristus di dalam hati kita, kerajaan sudah datang dalam jiwa kita. Kerajaan itu berkembang secara berterusan menerusi sejarah. Umat pilihan menjadi anak-anak Tuhan dengan menerima keselamatan. Kita pun menjadi pilihan Tuhan apabila kita ingin menerima Kristus Yesus. Itu dirancang oleh Tuhan, tetapi tanggungjawab kita adalah menerima. Dan mereka diselaraskan ke dalam tubuh kudus, yaitu gereja, memasuki kerajaan Tuhan. Kita lihat pada akhir sejarah, kerajaan Tuhan akan muncul di bumi dalam bentuk fisika, dan Kristus akan memulihkan kerajaan Israel di bumi dalam milenium, dan akan memerintahkan dalam milenium di bentuk fisika. Selepas milenium, kerajaan akan memasuki surga yang dikatakan bumi dan juga langit yang baru di dalam Wahyu bab 21, dan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi pandangan tindak balas dan tindakan manusia terhadap kerajaan Tuhan yang menjadi rahsia dahulu kala, tetapi sekarang dipenjelaskan secara beransur-ansur dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Khasnya dalam perjanjian baru kita boleh melihat dengan lebih jelas dan ketara. Masih ada rahsia Yesus Kristus, rahsia kerajaan yang belum kita memahami dengan kesempurnaan. Tapi apa yang kita ketahui adalah tindak balas manusia dan kerajaan itu menentukan sama ada kamu akan diterima dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudari, mungkin ada sedikit perbezaan pemahaman terhadap pengajaran masa akhirat, tetapi kesemua pemahaman yang berlainan itu semua menyokong Yesus Kristus sudah datang, kerajaan Tuhan sudah datang, dan satu hari Tuhan akan menjadi raja di dalam bumi ini, dan kita akan dimasuki ke dalam bumi yang baru dan kerajaan langit yang baru. Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus, saya perlu minta saudari yang seterusnya untuk membaca ayat 11 sampai 15, di mana kita akan menggunakan ayat ini untuk mencemarkan, memberi penjelasan apa sebenarnya 4 jenis tanah yang tadi kita baca. Kita menjemput Rhea untuk membaca. Rhea. Oke. Ayat 11. Inilah mana perumpamaan itu. Benih itu firman Allah. Benih yang jatuh di jalan bagaikan orang yang mendengar pekabaran Allah. Tapi iblis datang dan mengambil pekabaran itu dari hati mereka, supaya mereka tidak percaya ataupun diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat berbatu bagaikan orang yang mendengar pekabaran itu dan menerimanya dengan sukacita. Tetapi pekabaran itu tidak berakar di dalam hati. Mereka percaya sekejap sahaja, dan ketika cubaan datang, mereka tidak lagi percaya kepada pekabaran itu. Benih yang jatuh di tengah semak berduri bagaikan orang yang mendengar pekabaran itu. Tetapi kekhawatiran, kekayaan, dan kemewahan hidup membangkitkan pekabaran itu, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang jatuh di tanah subur bagaikan orang yang mendengar pekabaran itu, serta menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertekun sehingga menghasilkan buah. Oke, terima kasih saudari. Di sini dalam ayat yang seterusnya ini, yaitu dari ayat ke-11 sampai ke-15,
Di sini kita ketahui Yesus Kudus dia menerangkan apa maksud pengurapan ini dengan begitu jelas. Dia menjelaskan mengapa apabila Injil Kerajaan Tuhan itu datang, mereka yang mendengar akan bertindak balas secara berbeza terhadap firman Tuhan. 4 tanah itu disamakan dengan 4 sikap perangai mendengar khotbah, mendengar firman. Yang bukan saja 4 jenis keadaan orang rohani manusia, tapi juga 4 keadaan pencarian kebenaran seseorang. Orang yang pertama, mereka yang di tepi jalan. Mereka yang berada di tepi jalan. Maksudnya tanah yang ataupun tempat yang di tepi jalan itu maksud hati. Hati atau perangai orang yang menerima firman Tuhan itu secara penafola. Itu bacakan mereka yang mendengar khotbah itu tidak peduli. Jadi mereka melupakan dengan begitu cepat. Apabila kamu menginjil kepada mereka, kamu lihat mereka dengar, tetapi mereka lupa saja. Mereka dibawa pergi benih, sebenarnya itu maksudnya firman Tuhan, oleh syaitan. Sebelum mereka dapat menembusi jauh ke dalam hati mereka. Seperti orang-orang yang melakukan diri sendiri, orang Farisi, ahli-ahli Taurat di Perjanjian Baru, yang tidak menerima message ataupun khotbah dibawa oleh Yohanes Pembaptis, tetapi telah kehilangan kehendak untuk Tuhan, untuk kerajaan, tetapi mereka hanya untuk kehendak Tuhan untuk diri mereka sendiri sahaja. Yang kedua, orang yang kedua ialah mereka di atas batu. Itu secara penofala ayat 12 ini. Para pendengar tertarik oleh ramah dan keselesaan. Baguslah menerima Yesus, baguslah terima Yesus, baguslah terima Yesus. Jadi mereka menerima dengan sukacita, happy sekali, tetapi tidak dapat mendengar message yang mendusuk. Dan oleh itu tidak berakar di dalam hati. Mereka tidak dapat mendengar message yang lebih kesempurna, yang lebih mantap. Mereka suka ideologi untuk berjaya. Mereka tidak mau ideologi untuk menerima keteritaan sebagai seorang anak Tuhan Bapa Allah. Mereka hanya mau message yang mereka mau dengar saja. Jadi apabila akar tidak begitu kuat, itu tidak berakar, maka mereka apabila ada ujian, ada keadaan sukaran, mereka bukan cari Tuhan saja. Mereka hendak cari makan roti dan kenyang saja. Mereka bukan hendak cari Tuhan. Inilah mereka yang berada di atas batu. Orang yang ketiga yang dalam ayat ke-14 ini, orang yang jatuh di tengah semak duri itu maksud benih. Jatuh di tengah semak duri ini maksud hati mereka adalah metafora bagi para pendengar yang sibuk dengan segala macam. Dalam setiap hari ada kejaya, ada banyak perkara dia memang sibuk, dan dia begitu mau kesenangan dalam hidup dan mempunyai sedikit masa dan tenaga saja untuk kehidupan rohani. Hasil hanya sebenarnya kita hanya tidak boleh memiliki kedua-duanya. Seperti penguasa muda, dia pergi dan sedih. Walaupun dia ada dengar, tetapi dia mau kehidupan yang lebih senang. Dia tidak mau ikut Yesus. Sebab duri ini maksud macam ada tarikan dunia, dia ditarik oleh dunia sudah. Yang paling baik adalah mereka yang jatuh ke dalam tanah yang baik. Benih dalam tanah yang baik maksudnya hati mereka yang mendengar firman itu, mereka mendengar, memegang kebenaran dengan hati yang jujur dan baik, berpuas dengan kesabaran. Apabila orang menyembunyikan firman Tuhan di dalam hati mereka, firman Tuhan akan disimpan dalam hati mereka, akan sentiasa direnungi. Macam Mazmur bab 1, di mana mereka ditanam seperti dalam dan setepi dengan air, dengan itu sungai, maka mereka akan sentiasa berbuah. Maksudnya firman Tuhan itu dipegang dengan begitu teguh, dan mereka boleh menghasilkan keajaiban Tuhan dalam kehidupan. Seperti wanita yang ikut Yesus,
dalam ayat kedua dan tiga. Tuhan Yesus menerangkan dengan jelas dan memberikan banyak ruang untuk imajinasi manusia. Oleh kita tidak perlu terlalu memikir secara perinci pendaftar ini. Seperti bagaimana kita boleh menyediakan hati kita dan mengubah tanah yang buruk menjadi tanah yang baik. Bagaimana kita boleh mengusahakan tanah dengan berhati-hati dan menjadikan tanah yang lebih berbuah. Saudara-saudari, kita perlu memikir bagaimana kita boleh menerima, bagaimana kita boleh menyediakan tanah yang baik. Dan juga kita lihat tanah yang baik itu, kita boleh memang mengalami keajaiban Tuhan. Bagaimana? Oleh itu, apabila kerajaan Tuhan datang ke bumi adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk mempegang pada jalan yang benar dengan hati yang jujur dan baik. Dan tidak mengabaikan dan menghalangkan jalan Tuhan. Tetapi pertumbuhan kehidupan rohani bukan saja bergantung pada usaha kita diri sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan kerja Roh Kudus melalui firman Tuhan. Dia menjadi daya yang begitu mengubah jiwa kita. Saya mengharap semua orang, termasuk diri saya, galakkan diri saya sentiasa menjadi tanah yang baik. Mungkin kita ada kala kita tidak mau ikut Tuhan. Ada kala mungkin kita ada duri, tapi biarlah duri ini dikeluarkan menjadi benar. Tanah yang baik boleh berdiri yang benih. Marilah kita bersama-sama untuk mengalami kehidupan yang limpah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, seterusnya kita ingin membaca ayat 16 sampai ke 18. Saya meminta supaya Wong Kiang Kok bolehkah dipersilakan untuk membaca ayat 16 sampai ke 18. Ayat 16. Ya. Tiada seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu ataupun meletakkannya di bawah katil. Dia akan meletakkan pelita itu di atas kaki pelita supaya orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ayat 17. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, tentang apa yang dirahsiakan akan diketahui dan didedakan. Ayat 18. Oleh itu, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Seseorang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit dan disangka ada padanya akan diambil juga. Okey, terima kasih Saudara Wong. Di sini diberitahu ayat 16 sampai 18 sebenarnya adalah pengumpamaan pelita yang menyala, yang mempunyai konteks dan makna yang berbeza dalam Injil Matius bab 5 ayat 15 sampai 16. Tuhan Yesus menggunakan pengumpamaan pendabur dalam ayat 4 sampai 15 dalam bab 8 ini adalah untuk menjelaskan sikap yang berbeza dari para pendengar. Ada pendengar yang memang menerima dengan hati yang jujur, yang baik, yang setia kepada Tuhan. Ada yang tidak. Dan kemudian menggunakan pengumpamaan tentang penyalaan pelita untuk menuntut sikap yang betul daripada pendakwa. Tujuan penyalakan pelita bukanlah untuk menyembunyikannya, tetapi untuk meletakkan di atas kaki dia, supaya mereka yang masuk dapat melihat terangnya. Firman Tuhan juga dimaksudkan untuk diisytiharkan kepada dunia. Kerana firman Tuhan adalah terang yang benar untuk menerangi semua orang yang datang ke dalam dunia. Oleh itu Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Tuhan adalah untuk semua jenis orang dan menyebarkan firman Tuhan ke dalam hati semua jenis orang. Saya sentiasa diperingatkan. The whole gospel for the all sinner. Injil yang begitu sempurna untuk semua orang dosa. Namun membicarakan antara tepi jalan, batu karang, duri atau tanah yang baik. Penginjil harus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kerana Tuhan berkata, salju dan hujan dari langit dan tidak kembali. Tetapi silat milah bumi dan jadikan ia bertunas dan berikan benih kepada pendabur dan roti kepada orang yang makan. Perkataanmu akan kembali dan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang ku kehendak dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepada mereka.
Walau bagaimanapun, walaupun tangkapan berbeza terhadap firman Tuhan, para murid harus berhati-hati bagaimana mereka mendengar. Dalam ayat ke-18 di sini kita diperingatkan 18 ayat 18. Oleh itu perhatikanlah apa yang kamu dengar. Seseorang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, tetapi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang disangka ada padanya yang diambil olehnya. Di sini dia beritahu menerima dan bertindak balas dengan baik kepada para murid. Mendengar bukan saja untuk diri mereka, tetapi juga untuk orang yang mereka kabarkan pada masa depan. Mereka bersedia untuk menunggu hari peperangan berakhir, untuk mengetepikan misteri Tuhan yang sementara tersembunyi dan tersembunyi. Kepada orang ramai, ini juga merupakan perintah Tuhan kepada setiap orang yang beriman pada hari ini. Orang yang pertama, kita diperingatkan setiap orang yang mempunyai akan ditambahkan. Dalam ayat 18. Mereka yang memahami kebenaran dan taat dengan rendah hati akan menerima lebih terang akan kebenaran, akan memahami kebenaran lebih banyak. Kita tahu orang yang menerima kebenaran yang lebih banyak, bukan mereka belajar teologi sampai PhD, post PhD. Bukan mereka hanya menjadi yang memasuki seminari. Sebenarnya mereka yang benar-benar memahami kebenaran adalah mereka taat dan dengan hati yang rendah. Kedua, sesiapa yang tidak mempunyai, maka apa yang disangka kepadanya akan diambil. Mereka yang sombong, mereka kebenaran yang mereka fikir mereka faham, hanya separuh faham. Mereka yang mendengar tetapi tidak bertindak, mereka bangga anak Abraham juga akan hilang. Kerana semakin banyak pengetahuan seseorang, kalau mereka tidak menerima dengan hati yang rendah hati, semakin dia mengakui kejahilan. Semakin dia memahami kebenaran, semakin bersedia dia untuk taat Tuhan. Saudara-saudari, di sini kita semua datang ke kelas Lukas, datang ke kelas kita itu baik. Tapi tanggung jawab kita adalah untuk berkongsi kepada lebih banyak orang. Kita terima lebih banyak ketahuan dengan Tuhan, mengetahui akan rahsia Tuhan dengan lebih terang. Marilah kita menjadi terang yang boleh menjelaskan kepada orang yang lain. Kalau kita tidak mau kongsi, kita tidak taat, pada akhirnya apa yang kita ada pun tidak ada. Ini memang begitu menakutkan. Jadi kita perlulah ada hati yang takut akan Allah. Sekarang saya ingin meminta Kak Not, boleh tak kamu tolong baca ayat yang seterusnya, 3 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada Yesus, tetapi mereka tidak dapat menghampiri dia karena orang di situ terlalu banyak. Lalu seorang berkata kepada Yesus, Tuhan, ibu dan saudara-saudara Tuhan dikeluar. Mereka hendak berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka semua, orang yang mendengar firman Allah serta mentaatinya, merekalah ibu dan saudara-saudaraku. Terima kasih saudari Minok. Ayat 19 sampai 12 adalah 21 ialah perumapan keluarga. Tuhan Yesus menggunakan perumapan pentabur untuk menjelaskan silap para pendengar dan menggunakan perumapan perintah untuk menuntut sikap berkobah. Sekarang dia akan menggunakan perumpamaan keluarga untuk mengajar sikap mengikut kebenaran. Tuhan Yesus sangat sibuk berkhotbah sehingga sekarang kadang dia tidak makan pun. Jadi beberapa saudara mengata dia gila sudah. Ibu Yesus dan saudara-saudaranya untuk menasihatinya. Mengapa kesempatan itu Tuhan Yesus mengisytiharkan bahawa perkara yang paling penting bukanlah mendengar firman, tetapi mendengar firman Tuhan dan menurutinya. Kerana jika seseorang mau melakukan kehendak Tuhan, dia dapat memahami kehendak Tuhan dan mempegang firman Tuhan dengan hati yang jujur dan baik dan berbuah dengan berkesabaran. Hubungan dan kerajaan Tuhan tidak berdasarkan hubungan macam kita
baik-baik, kamu baik-baik. Yang lain mah, tetapi berdasarkan hubungan yang baru, kasih yang baru terhadap Tuhan. Oleh itu, sesiapa yang telah mendengar firman Tuhan dan mentaatinya, baiklah Yahudi maupun bukan Yahudi, akan menjadi anak Allah yang maha tinggi dan menjadi ahli keluarga Tuhan Yesus Kudus. Jadi orang Kristian memanggil satu sama lain brother sister in Christ, saudara-saudara dalam Yesus Kudus. Inilah ada satu asaslah di sini. Yesus kata, siapakah ahli keluarga saya? Mereka yang taati akan firman Tuhan. Okey, saudara-saudari, seterusnya kita akan membaca ayat seterusnya dari 22 sampai ke 23, 24, 25. Saya minta supaya saudari Herina Nantuk tolong baca ayat di sini 22 sampai 25. 22. Pada suatu hari Yesus dengan pengikut-pengikutnya menaiki sebuah perahu. Dia berkata kepada mereka, marilah kita menyeberang Tasik. Mereka pun bertolak. 23. Sedang mereka berlayar, Yesus tidur, tiba-tiba angin kencang melanda Tasik itu. Air mula masuk ke dalam perahu sehingga membahayakan mereka semua. 24. Pengikut-pengikut Yesus pergi kepada Yesus lalu membangunkan dia. Mereka berkata, Guru, Guru, kita hampir tenggelam. Yesus bangun lalu menengking angin dan ombak yang bergelora. Angin dan ombak pun teduh dan Tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Tetapi mereka heran dan takut serta bercakap sesama sendiri. Siapakah orang ini sehingga angin dan ombak taat kepada perintahnya? Mereka terus berlayar ke daerah Gerasa di seberang Tasik Galilea. Sedang Yesus naik ke darat, dia didatangi seorang lelaki dari bandar. Orang itu dirasuk roh jahat. Sudah lama orang itu tidak berpakaian dan tidak mau tinggal di rumah. Dia tinggal di gua kubur. Okey, sampai 25 boleh sudah. Okey, kita terangkan di sekarang dalam ayat 22 sampai 25 mengenai akan Yesus mentendungkan angin ribut. Di sini kita diberitahu ayat 22 sampai ke akhir bab ini, Yesus adalah untuk memberitahu akan kuasa kerajaan Tuhan. Dalam bahagian yang pertama tadi menjelaskan kita punya perangai bagaimana. Kita perlu mendengar dengan hati yang setia dan jujur, berkorban juga perlu ada tanggungjawab, menerangkan kebenaran dengan lebih jelas, bertanggungjawab. Dan juga di dalam akhirnya kita diberitahu bahawa mereka yang ketahui akan firman Tuhan, tahu akan kerajaan Tuhan, dan menurutnya kita adalah ahli dalam kerajaan. Kita adalah saudara-saudari dalam Yesus Kudus. Dan seterusnya kita lihat kuasa Yesus Kudus, kuasa kerajaan Tuhan. Di sini bolehlah mempengaruhi jiwa kita, boleh mendorong jiwa kita di mana kita lebih mau lihat kerajaan Tuhan ada penuh dengan kuasa, boleh membuat perubahan dalam jiwa kita. Saudara-saudari, dalam sini kita lihat kewibawaan Yesus Kudus ke atas dunia ini. Di mana kita lihat Yesus Kudus dalam ayat ke-22. Di mana Yesus Kristus kata apa? Yesus Kristus kata pada suatu hari Yesus dengan pengikut-pengikutnya menaik sebuah perahu dan berkata kepada mereka, marilah kita menyeberang Tasik. Mereka pun bertolak. Apabila Yesus kata kita boleh menyeberang ke seberang Tasik, boleh diterjemahkan bahawa sebagai mari kita menyeberang ke seberang Tasik, merujuk kepada mereka menyerang ke pantai timur Laut Galilea. Dia adalah satu tempat di mana bukan orang Yahudi yang tinggal, yaitu mereka Yesus Kudus mengambil inisiatif, mengambil satu tindakan
untuk pergi melayani kepada orang yang bukan Yahudi, kepada mereka yang bukan pilihan Tuhan, yang tidak mata sisi orang Yahudi, yang mengambil masa kira-kira 1-2 jam untuk menyemberahi kepada laut, tetapi mungkin keletahan Yesus Kristus. Semasa dia pergi, Yesus tertidur dalam ayat ke-23. Sebenarnya Tuhan Yesus kata bekerja untuk menyelamatkan ke seberang tasik, hanya untuk menyelamatkan seorang yang kerasukan syaitan. Sebab dalam peringkat yang seterusnya kita lihat seorang yang dikuasai oleh syaitan. Walaupun hanya ada seorang berdosa di dunia ini, Tuhan akan memberikan anaknya yang tunggal. Laut Galilea terletak di lembah Jordan, lebih daripada 200 meter di bawah paras laut, dan utaranya hangat dan lembap. Dataran tinggi Jordan di sebelah timur adalah 900 meter lebih tinggi daripada tasik, dan utaranya kering dan sejuk. Perbezaan besar dari suhu, kelembapan dan ketinggian boleh menyebabkan angin kencang dari pegunungan sekitarnya turun secara tiba-tiba ke tasik, mewujudkan ribut tanpa amaran. Laut Galilea yang paling dalam hanya 43 meter, dan tasik cedik mudah ditiup angin. Oleh itu tiba-tiba berlaku ribut di tasik, ayat 23, yang sangat berbahaya bagi pok dan rakyat. Tuhan Yesus tertidur di atas perahu. Dengan begitu letih dia. Dia tidak dapat mengganggu. Tetapi iman kecil para murid dapat memangkungkannya. Mereka berteriak, "Tuan, Tuan, kami sudah dimati." Lupa bahawa dia pernah kata kita boleh menyemperang ke seberang tasik. Dan Tuhan Yesus mendegur pantai itu. Dan pantai itu berhenti dan rendah. Menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa penuh ke atas alam semesta. Selama 2000 tahun yang lalu, ramai orang yang percaya dan gereja sering berfikir bahawa kabar ini hampir karang, tetapi pada akhirnya tidak demikian. Kerana Tuhan berada di dalam kabar kita. Dan dia berkata, ajarlah mereka untuk mematuhi semua itu. Aku telah memerintahkan kepadamu dan aku akan menyertai kamu sentiasa sampai pada zaman akhir zaman. Tuhan Yesus memberi rahmat dahulu, kemudian mendegur. Merendahkan ribut terlebih dahulu, dan lagi dia baru mendegur, di manakah iman kamu. Okay. Dan tetapi mereka hairan dan takut akan apa yang Yesus Kristus cakap. Tukar Yesus Kristus dia memberi rahmat dulu. Jika kita mempunyai Tuhan Yesus dalam perahu kehidupan kita, dia akan dapat menentangkan kehidupan kita. Dan setiap kali selepas kita menghadapi angin ribut di dalam jiwa kita, kita sering kata kita rembuk. Yesus Kristus akan tanya kamu, di manakah imanmu? Pada hari ini semua 12 orang yang kita ada di sini, kurang atau banyak kita pun ada kemasalah sendiri. 9 orang serta di sini. Memang kita pun ada ribut, betul? Kita ada ribut, ada ingin ribut. Marilah kita tahu, marilah kita merenung. Adakah Yesus Kristus ada dalam perahu kita? Kalau ada, tidak takut. Mungkin dia menyembunyikan diri, tapi dia sama dengan kita. Jadi marilah kita ada iman dalam Tuhan. Para murid tahu bahawa hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyelesaikan masalah angin ribut. Boleh mentenangkan ribut. Boleh melendahkan ribut. Oleh itu Yesus mentenangkan ribut. Menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa Tuhan. Tetapi dia tidur dengan lelah. Menunjukkan bahawa dia adalah seorang manusia yang sempurna. Para murid menyangka mereka mengenali Yesus. Jadi mereka meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Tetapi sekarang mereka mendapati bahawa Tuhan Yesus bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Jadi mereka berkata sama sendiri dalam ketakutan dan tertanya-tanya. Siapakah ini? Mereka hanya lihat Yesus sebagai manusia saja. Mereka tidak tahu dia adalah Tuhan yang sempurna, tetapi firman menjadi tubuh. Dia jelas keletihan, tetapi dia hanya menggunakan satu ayat untuk mentenangkannya, ribut. Dia dapat mentenangkan ribut.
tetapi dia sangat letih sehingga ibu tidak dapat membangkitkannya. Bagaimana dia boleh menjadi begitu lemah dan begitu kuat pada masa yang sama apabila murid-murid benar mengenalinya dan bersatu dengannya. Mereka akan terkejut apabila mendapati kuasanya juga boleh sempurna dalam kelemahan. Adakah saudara-saudari kamu berasa lemah? Pastor Patrick, kita sama pastor, adakala kita pun berasa lemah, betul? Betul. 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 Dalam masa yang paling lemah, kita hairan. Ini adalah masa yang paling kuat. Mengapa sempurna dalam kelemahan? Sebab Tuhan bersama kita. Kuat itu bukan kita diri. Kuat itu Tuhan. Lemah itu kita diri. Seperti Yesus kata, berbahagialah bagi mereka yang berendah diri. Apabila kita berasa miskin dalam rohani, kerajaan Tuhan, kepunyaanmu. Disinilah adalah satu ilustrasi yang begitu baik. Seterusnya saya ingin menjemput Florence dan Ili kita mendengar membaca dalam ayat 26 sampai ayat ke-31. Dipersilakan. Mereka terus berlayar ke daerah Gerasa di seberang Tasik Galilea. Sedang Yesus naik ke darat, dia didatangi seorang lelaki dari bandar. Orang itu dirasuk roh. Sudah lama orang itu tidak berpakaian dan tidak mahu tinggal di rumah. Dia tinggal di gua kubur. Apabila dia melihat Yesus, dia berteriak, kita sujud di hadapan Yesus dan berseru, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, siapakah yang akan Engkau lakukan terhadap aku? Aku mohon, janganlah seksa aku." Orang itu berkata demikian karena Yesus telah memerintah roh jahat itu keluar daripadanya. Banyak kali roh jahat itu menguasai orang itu. Walaupun dia dijaga dengan ketat dan kaki dan lengannya dirantai, dia dapat memutuskan rantai itu. Lalu roh jahat membawa dia ke padang gurun. Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dia menjawab, karena roh-roh jahat itu memohon supaya Yesus menghalaukan roh-roh itu ke jurang maut. Jika tempat itu ada kawan babi sedang mencari makanan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon supaya Yesus membenarkan roh-roh masuk ke dalam kawanan babi itu. Yesus bersetuju. Begitulah roh-roh jahat itu keluar daripada orang itu dan masuk ke dalam kawanan babi. Kemudian kawanan babi itu lari ke tepi jurang dan terjun ke dalam pasir lalu tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu nampak apa yang telah berlaku. Mereka lari dari situ lalu menyebarkan berita itu di bandar dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu orang ramai keluar hendak melihat apa yang sudah berlaku. Mereka datang kepada Yesus dan mendapati orang itu telah diasaskan daripada roh jahat duduk berlutut kaki Yesus. Orang itu sudah berpakaian dan waras pikirannya. Mereka semua ketakutan. Orang yang melihat kejadian memberitahu orang ramai bagaimana orang itu disembuhkan. Lalu penduduk daerah Gerasa memohon supaya Yesus meninggalkan tempat itu, karena mereka semua sangat takut. Oleh itu Yesus naik perahu lalu pergi dari situ. Orang yang telah dibebaskan daripada roh jahat memohon kepada Yesus supaya dibenarkan mengikut Yesus, tapi Yesus menyuruh dia pergi. Pulanglah ke rumah dan ceritakan apa yang telah dilakukan oleh Allah untukmu. Orang itu pergi ke seluruh pelosok bandar dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Terima kasih saudari.
Secara ringkasnya saya ingin memberi penjelasan dalam perenggan ini. Kita lihat orang yang dirasuki syaitan itu bukan orang Yahudi. Orang bukan Yahudi, tetapi Yesus Kristus masih begitu mengasihi dia. Dia mengambil secara inisiatif untuk membantu dia. Hari ini kita semua seperti orang bukan Yahudi yang dirasuki syaitan itu diikat dan dikawal oleh ramai orang di dalam di luar. Maka malah kita tidak tahu bahawa kita perlu diselamatkan. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan, oleh kerana besarnya kasihnya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus ketika kita telah mati dalam pelanggaran kita. Jadi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menyaksikan apa yang Tuhan telah melakukan untuk dirinya. Tidak semestinya kita melayan secara sepenuh masa. Orang yang dirasuki syaitan itu selepas dia dilepaskan, dia mau ikut Yesus untuk melayani secara sepenuh masa. Tetapi Yesus Kristus mau dia balik ke rumah. Sebagai seorang yang biasa, tetapi boleh berinjil berita yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita boleh ketahui kekuasaan kerajaan Tuhan. Seterusnya kita ada ayat 40 sampai ke 56. Bolehkah saya meminta supaya saudari Teri Embong, kamu baca lagi boleh? 40 sampai 56. Dipersilakan. Baiklah. Anak Yairus dan wanita yang menyentuh jubah Yesus. Apabila Yesus kembali ke seberang tasik, orang ramai menyambut dia kerana mereka sedang menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang bernama Yairus. Dia ketua rumah ibadat tempatan. Dia sujud di hadapan Yesus dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Kerana anak perempuannya yang tunggal, yang berumur 12 tahun, hampir meninggal. Sedang Yesus berjalan ke rumah Yairus, orang menggasak dia dari semua sisi. Di situ ada seorang wanita yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan segala miliknya untuk rawatan doktor, tetapi tiada seorang pun dapat menyembuhkan dia. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh hujung jubahnya, dan dengan segera pendarahannya berhenti. Yesus bertanya, "Siapa yang menyentuh aku?" Tiada orang yang mahu mengaku. Petrus berkata, "Guru, orang di sini banyak sekali. Mereka berasak-asakan." Tetapi Yesus berkata, "Ada orang yang menyentuh aku. Aku tahu kerana kuasa telah keluar daripadaku." Wanita itu sedar bahawa perbuatannya sudah diketahui oleh Yesus. Dia datang dengan gemetar lalu sujud pada kaki Yesus. Di hadapan semua orang, dia memberitahu Yesus mengapa dia menyentuh Yesus dan bagaimana penyakitnya sembuh dengan serta-merta. Yesus berkata kepadanya, "Anakku, kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera." Sedang Yesus berkata demikian, seorang pesuruh datang dari rumah Yairus. Dia berkata kepada Yairus, "Anak perempuan Tuhan sudah meninggal. Janganlah susahkan guru lagi." Yesus mendengar kata-kata itu. Dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percayalah sahaja dan anakmu akan sembuh." Apabila Yesus tiba di rumah itu, dia tidak membenarkan sesiapa pun masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ibu bapa anak itu. Semua orang sedang menangisi dan meratapi kematian anak itu. Yesus berkata, "Janganlah menangis. Anak ini tidak meninggal. Dia hanya tidur." Semua orang mentertawakan Yesus kerana mereka tahu bahawa anak itu sedang meninggal. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata, "Bangunlah, nak." Nyawa anak itu kembali dan seketika itu juga dia bangun. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak itu. Ibu bapa anak itu sangat heran, tetapi Yesus melarang mereka memberitahu sesiapa pun apa yang sudah berlaku. Puji Tuhan, sebagai satu kesimpulan, yaitu kita lihat dalam mukjizat yang Tuhan melakukan
di mana kita lihat wanita yang berdarah mempunyai keperluan, tetapi dia ada keberanian. Dia tidak ada mempunyai keberanian untuk menyatakan imannya, tetapi dia mencari Tuhan Yesus secara betul, di mana dia seterusnya dia telah disembuhkan. Anak perempuan Yairus tidak perlu lagi cari Tuhan, malah menggenjar Tuhan. Walau tidak ada seorang pun ini sempurna dalam iman. Respon Tuhan Yesus bukan berdasarkan keperluan manusia maupun iman manusia. Sebaliknya dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau berkata atau tidak, hanya berdasar dengan kehendak Tuhan Bapa Allah. Oleh itu kadang-kadang orang datang untuk mencari Tuhan dan keperluan, tetapi Tuhan pun, Yesus pun pergi. Kadang-kadang orang tidak merasakan keperluan sama sekali, tetapi Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah mereka. Semua pelayanan Tuhan Yesus di bumi adalah selaras dengan kaedah Tuhan dan mengikut masa Tuhan untuk mencapai kehendak Tuhan dan memberi orang pengetahuan benar tentang Yesus Kristus dan salib Yesus Kristus. Oleh itu, baik godaan syaitan maupun keperluan dunia tidak boleh membuat Tuhan menyimpan daripada jalan salib. Di dalam hal ini kita belajar perumpamaan Tuhan. Kita ketahui perangai kita menjadi satu kunci sama ada kita diterima dalam kerajaan. Kalau kita mau selepas kita diterima kerajaan, kita perlulah taat kepada Tuhan. Sekiranya kita mau mengalami kuasa kerajaan Tuhan, itu memang adalah Tuhan Yesus, adalah kehendak Tuhan Yesus. Baik kita hanya taat kepada Tuhan, itu sudah sempurna. Tuhan akan menggunakan kita dengan cara, dengan masa, dan dengan kehendak diri sendiri. Marilah kita berdoa bersama untuk mengakhiri kelas malam ini. Tuhan Bapa di surga, kita puji kepada Tuhan. Kita syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengiringi kita dalam bab yang ke-7 dan bab ke-8 dan juga dari bab 1 sampai bab 8. Kita ketahui akan kerajaan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Oh Tuhan, saya berdoa supaya semua ahli yang menyertai kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah kita. Dalam nama Kristus Yesus kita berdoa. Amin. Saya ingin